Hubungan erat antara kerajaan, persekutuan dan negeri perlu terus diperkukuh. Ia penting agar setiap agenda pembangunan dinikmati rakyat semua peringkat. Sama dari segi peruntukan, dari segi turun padang, melancarkan projek-projek infrastruktur yang berskala besar seperti yang saya sebutkan tadi, empangan Ulu Padas di Tenom pada seawal 2023. Jadi perkara-perkara seperti ini saya yakin pengundi tentu bijak untuk membuat penilaian. Beliau ditemui RTM selepas merasmikan program eksplorasi perpaduan 2025 satelit madani PMR Sabah di lintasan Desoka, Kota Kinabalu. Katanya pengundi perlu menilai calon pilihan berdasarkan kemampuan dan bukan janji politik semata-mata. Program Anjuran Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Sabah dengan kerjasama DBKK serta pelbagai agensi ini menjadi wadah memperkukuh semangat kebersamaan masyarakat pelbagai kaum di Sabah. 50 wakil kawasan rukun tetangga sekitar Ibu Negeri menerima sumbangan bakul rahmah rukun tetangga RT Cares. Menjelang PRU DUN Sabah ke-17, kesedaran orang ramai terhadap kepentingan melaksana tanggungjawab sebagai pemilih semakin meningkat. Ia peluang penting kepada rakyat untuk menentukan masa depan negeri. Tinjauan di sekitar Kota Kinabalu mendapati rata-rata pengundi berdaftar menyedari bahawa mengundi merupakan kewajipan setiap warga negara. Kita harus menjalankan kewajipan kita sebagai rakyat Malaysia untuk melaksanakan pengundian negeri Sabah yang akan datang ini. Ia menjadi satu kewajipan kepada semua rakyat Malaysia. Kalau kita tidak mengundi rasanya sangat rugi kerana kita diberi peluang untuk memilih pemimpin yang berkebolehan untuk masa depan rakyat sendiri. Mengundi sebagai orang muda sekarang, untuk yang sekarang lah kita perlu mengundi, tentukan kita punya siapa-siapa pemimpin yang kita pilih untuk masa depan generasi yang akan datang. Ini hak rakyat sendiri, jadi ini peluang yang kerajaan sudah kasih serang. Jadi masa undi, pergilah undi. SPR menetapkan 15 November ini sebagai hari penamaan calon PRU DUN Sabah ke-17. Rakyat negeri di bawah Bayu akan menunaikan tanggungjawab sebagai pemilih 29 November ini. Manakala pengundian awal pada 25 November. Justru kesedaran rakyat menunaikan tanggungjawab sebagai pemilih membuktikan kematangan mereka menjadikan Sabah negeri yang aman dan maju untuk generasi yang akan datang. Pengurusan buaya di kawasan berpenduduk padat serta berisiko tinggi. Itu tumpuan Jabatan Hidupan Liar JHL Sabah dalam rancangan Malaysia ke-13. Keutamaan diberikan kepada latihan konsultasi dan penyediaan peralatan. Pengarah JHL Sabah Muhammad Sofian Abu Bakar berkata, agensi penguatkuasa yang memiliki lesen senjata api turut dibenar melaksanakan pengurangan populasi buaya di lokasi tertentu mengikut tahap ancaman. JHL juga merancang program kesedaran awam dan latihan komuniti setempat bagi melaksanakan aktiviti mitigasi dan pemantauan buaya secara berkesan. Bercakap kepada Bernama di Kota Kinabalu, Muhammad Sofian berkata, setakat ini JHL mengeluarkan 25 lesen memburu komersial setahun di bawah kawalan ketat. Ia bagi memastikan aktiviti pemburuan dan penternakan buaya dijalankan secara lestari. Kajian antara 2020 hingga 2023 menganggarkan populasi buaya di Sabah sekitar 2,500 ekor, melibatkan 10 sungai utama di negeri ini. Tahun ini sahaja 11 kes kematian dan 2 kecederaan akibat serangan buaya dilaporkan di beberapa kawasan berisiko termasuk Sandakan dan Kimanis. Hari ke-31 inkues kematian Zara Khairina Mahathir, 2 lagi saksi kanak-kanak memberi keterangan secara tertutup di Mahkamah Coroner Kota Kinabalu semalam. Saksi kanak-kanak ke-26 dan 27 itu merupakan rakan sebilik serta penghuni asrama sama dengan Allahyarhamah Zara Khairina. Kedua-dua pelajar tingkatan 1 itu menceritakan semula kejadian malam sebelum Zara ditemui berhampiran longkang asrama pada pagi 16 Julai lalu. Salah seorang saksi menjelaskan berlaku pemeriksaan mengejut terhadap barang peribadi Zara termasuk beg dan loker ketika pelajar tingkatan 1 itu tiada di bilik asrama.
selepas pemeriksaan seorang pelajar menemui sekeping surat koyak di katil Zara serta 2 pin jalur gemilang di beg dan poket seluar mangsa. Saksi berikutnya pula menggambarkan Zara sebagai pelajar ceria dan rapat dengan ibunya. Namun Zara telah dipulau rakan-rakan pada petang sebelum kejadian. Prosiding inquest dijadual bersambung Rabu depan 5 November dengan saksi baharu. Manakala pakar tulisan tangan akan hadir pada 3 dan 4 November bagi melengkapkan analisis dokumen. Wanita Sabah terus dilatih dalam bidang keusahawanan, pendidikan dan kepimpinan. Pelaksanaannya menerusi program Glow at Sabah yang bertindak sebagai platform bimbingan dan latihan. Program berkonsepkan Women Want to Go Global ini melibatkan lebih 1,000 peserta pada peringkat awal, namun hanya 71 peserta terpilih hasil saringan dan pembangunan berterusan. Ia merupakan anjuran MPWS dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah JEWA. Jadi hasrat untuk ini Glow at Sabah ni, kita akan ketengahkan wanita yang ada keterampilan, sudah ada dia punya kebolehan untuk bersaing. Dari segi pendidikan tu insya-Allah akan masuk ke kerajaan punya department ke JLC. Dari segi ekonomi tu insya-Allah akan go global. Ada punya produk tu boleh bersaing di antara bangsa. Datuk Dr. Rosmawati menyatakan demikian selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman dan isteri Tuan Puan Farida Tusin di Istana Seri Kinabalu. Program kemasyarakatan berupaya melatih mahasiswa berfikiran matang, bekerja secara berpasukan serta berkomunikasi dengan pelbagai lapisan masyarakat sekaligus membentuk peribadi yang empati dan bertanggungjawab terhadap komuniti sekeliling. Itulah konsep diterjemah menerusi penganjuran program Smart Community dan program Inspirasi Kasih Mahasiswa Prihatin oleh Exco Kemasyarakatan dan Kesukarelawan UMS. Kami hanya sebagai orang tengah ataupun sebagai saluran untuk menyampaikan amanah yang diberikan dan nada yang diberikan, tapi pengalaman yang kami peroleh itu memang sangat bermakna. Usaha itu membuktikan mahasiswa UMS terus komited menjadikan ilmu dan kepimpinan sebagai pemangkin pembangunan masyarakat luar bandar. Bagi pendedahan dengan dorang tentang bengkel ketam, pasal plastic awareness, hidroponik, semua begitu, dan juga untuk sekolah pula. SKWLSB kami fokuskan kepada slot IoT lah, Internet of Things, Robotics yang dibawakan oleh UTM. Kami buat aktiviti bengkel teori dan praktikal penanaman hidroponik. Untuk pelajar sekolah pula, kami menyediakan pembentangan modul akademik kepada pelajar pemulihan sama pengenalan asas STEM. Seorang suri rumah didakwa di Mahkamah Session Tawau atas 5 pertuduhan menerima wang lebih 1.3 juta ringgit dipercayai hasil aktiviti haram 2 tahun lalu. Tertuduh didakwa menggunakan akaun perniagaan Abbas Family Enterprise dan akaun peribadi bagi menerima wang daripada syarikat Zerina Collection serta akaun lain antara Mei hingga Julai 2023 di cawangan Maybank Islamic Berhad Tawau. Wanita berusia 31 tahun ini bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Ahmad Faizat Yahaya. Kes didakwa mengikut Seksyen 41B Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Ia memperuntukkan hukuman penjara maksimum 15 tahun dan denda tidak kurang 5 kali nilai hasil aktiviti haram atau 5 juta ringgit, mana yang lebih tinggi. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Megat Mahathir Megat Tari Afendi. Manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Mahkamah membenarkan ikat jamin RM25,000 dengan seorang penjamin. Kes disebut semula 2 Disember depan. Baik, sekian paparan Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama Norsila Talaha, Malaysia Madani Rakyat disantuni.